Saya ingin berkongsi beberapa makna perkataan qasd untuk anda. Itu sungguh epik. Safarun qasid. Ia digunakan dalam surah At-Taubah. Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka. Dalam surah At-Taubah, Allah berfirman tentang tentera. Kita tidak akan masuk ke dalam cerita itu, tetapi saya akan memberitahu anda. Seandainya itu adalah perjalanan qasid, dia menggunakan kata qasid untuk menggambarkan perjalanan safar. Sekarang apa erti kata qasid? Sahlun qarib. Ini bermaksud perjalanan yang mudah dan destinasi berhampiran. Jadi apa yang dirakamkan oleh Allah pada lidah Luqman sangat berharga jika kita memperhatikan makna qasid. Sebenarnya kadangkala anda menetapkan matlamat seperti saya akan menghafal seluruh Al-Quran. Tapi agak besar matlamatnya itu. Sedikit terlalu besar. Jadi apabila anda nekat mencapai matlamat yang sangat besar, maka apabila anda melihatnya dan anda berjalan untuk mengambil mushaf dan anda seperti, alamak, banyaknya. Baiklah, saya rasa saya akan bermula esoklah. Kerana anda diintimidasi. Kerana anda menetapkan matlamat yang sangat besar yang anda rasa walaupun anda mengambil satu langkah, ia tak membawa apa-apa erti pun. Jadi bagaimana jika saya menghafalnya? Tapi lihatlah berapa banyak lagi yang saya masih tidak hafal. Untuk seseorang yang baru mula berlari, mereka boleh berlari 20 langkah dan pergi, penatnya. Dan mereka seperti baiklah dari sini hingga hujung blok. Dan mereka melihat hujung blok dan mereka seperti, ini tak mungkin, saya tidak dapat melakukan ni. Baiklah, jangan lihat di hujung blok, lihat saja 10 langkah seterusnya. Anda nampak tak bunga itu di sana? Ada semak kat sana, sampai kat semak tu cukuplah. Dan mereka seperti, saya rasa saya boleh melakukan tu. Dan apabila mereka sampai di sana, sekarang nampak pagar kat situ. 10 kaki jauhnya, sampai situ je. Dan anda tahu apa tak? Apabila anda mempunyai matlamat yang lebih kecil, matlamat yang lebih mudah, pejam celik, tahu-tahu dapat lepas satu blok. Sebenarnya, ada kajian mengenai perkara ini dalam bidang psikologi. Pelari maraton, beberapa pelari maraton yang paling berjaya di dunia yang telah berlari, kadang-kadang berpuluh-puluh batu jauhnya secara berterusan tanpa berehat. Dan bila anda bertanya kepada mereka apakah rahsia mereka, mereka sebenarnya tak target jauh-jauh sangat pun. Cukup sekadar sedikit demi sedikit. Bahawa mereka dapat melihat gol yang lebih kecil. Dan kemudian mereka menetapkan diri mereka sendiri pada langkah yang kecil. Dan langkah kecil yang seterusnya, dan lagi seterusnya. Kenapa begini? Anda boleh mempunyai matlamat besar tetapi anda tidak akan dapat mencapainya. Jika anda tidak mempunyai waqsid fi masyik, agenda yang jelas, setiap kali anda mengambil langkah, matlamat yang dapat dicapai dengan jelas. Ini semua yang patut saya fokuskan. Apa yang sering berlaku untuk pelajar misalnya, kerana saya mengajar sekarang, saya mengajar bahasa Arab. Jadi saya berikan contoh pelajar Arab. Saya mengajar satu konsep, saya mengajar satu perkara. Dan pelajar itu berkata, tetapi saya membaca sebuah ayat dan ada lebih banyak lagi daripada apa yang baru anda ajarkan kepada kami. Macam mana kita nak ingat semua ni? Apa kita patut lakukan? Banyak sangat bahasa Arab. Sabarlah, satu-satu dulu. Matlamat anda sekarang adalah untuk tidak melihat seluruh lautan. Sebaliknya, matlamat anda sekarang ialah hanya duduk di papan surf kecil itu dan kayuh sikit demi sedikit. Anda bukannya diminta menyeberangi lautan Atlantik. Anda hanya diminta untuk membiasakan diri dengan berdiri di dalam air sebentar. Kemudian kita akan mengambil langkah kecil lagi. Kemudian satu lagi langkah kecil. Itulah waqsid fi masyik. Matlamat nyata yang sebenarnya dapat anda capai. Itulah dinamakan kita set matlamat seharian kita. Begitulah cara seseorang berfikir. Kerana satu, kadangkala orang tidak mempunyai matlamat langsung pun. Atau dua, mereka mempunyai matlamat yang terlalu besar dan mereka tidak pernah membahagikannya. Potong-potong ke dalam matlamat yang lebih kecil. Anda harus bahagikan menjadi tujuan yang lebih kecil. Dan itu semua tertangkap di dalam waqsid fi masyik. Niat yang bernas. Dan apabila anda mempunyai itu, maka setiap hari ia seperti anda menyelesaikan misi. Walaupun anda tidak mencapai matlamat itu, malah untuk atlet atau orang yang belajar atau orang yang menghafal Al-Quran, mereka tidak selesai menghafal Al-Quran dalam sehari atau mungkin pada hari itu ayat itu susah sikit. Bahkan mereka mungkin tidak dapat membaca satu muka surat. Mereka dapat membaca satu baris je pada hari itu. Ada kemungkinan. Tetapi anda tahu apa tak? Mereka dapat capai kemajuan pada hari itu. Oleh itu, satu kejayaan pada hari itu. Pada hari itu, mereka berjaya mencapai matlamat mereka dan jika mereka mati pada hari itu, mereka mati berjaya, bukan?
Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu tidak akan mempunyai kelebihan untuk diri mereka sendiri kecuali usaha yang mereka lakukan. Apa yang anda cuba buat, itu saja. Itu yang kita akan ditanya kelak.